ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Seperti biasa tuan-puan, terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita terpilih sama-sama pada malam ini, diberi kesempatan, peluang dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sambung kembali pengajian kitab kita. Kita sambung malam ni tajuk baru, iaitu khiyar aib. Khiyar aib. Sebelum khiyar aib, dia ada penutup kepada khiyar syarat. Sikit lagi kita akan habiskan sebelum kita akan sambung khiyar aib muka surat 19. Muka surat 19 itu dinamakan khiyar aib. Baik, sebelum khiyar aib, kita akan habiskan sedikit khiyar syarat, iaitu perenggan yang terakhir muka surat 18, perbuatan iaitu cancel di dalam masa khiyar syarat 3 hari. Ada dipanggil cancel dengan perbuatan tanpa memilih lafaz. Biasanya kita cancel ni ada 2 cara. Pertamanya cancel dengan lafaz. Kita nak cancel jual beli dengan lafaz dalam tempoh khiyar syarat. Jadi sebagaimana kita dah maklum, khiyar syarat ini dia pilih. Kalau dia tak pilih, maka tidak ada khiyar syarat. Khiyar ini pilihan yang diperuntukkan oleh syarak di dalam sistem jual beli. Dia panggil hak pengguna dan hak penjual. Ini kalau dipanggil kecantikan dan keadilan Islam di dalam sistem jual beli, dia menjaga kedua-dua pihak, penjual dan pembeli. Ini ilmu basic yang perlu kita tahu supaya kita tahu hak kita sebagai pengguna yang boleh dituntut dan hak kita sebagai penjual yang kita boleh orang panggil apa, tuntut. Jadi antara hak pengguna dan penjual Allah beri kepada dua-dua ini, salah satu sistem syariatnya nama dia ialah khiyar, iaitu boleh memilih untuk nak teruskan jual beli ataupun nak cancel. Jadi khiyar yang kedua nama dia ialah khiyar syarat. Kita boleh pilih sama ada kita nak teruskan jual beli ataupun nak cancel barang yang telah kita beli ini, iaitu pilihan itu mesti dibuat di dalam akad ataupun di dalam majlis akad. Itu tempat yang kita kena pilih. Kalau terlepas memang tidak ada peluang. Terlupa nak pilih khiyar syarat 3 hari, peruntukkan 3 hari saja. Apabila kita terlupa nak pilih 2 tempat ini dalam akad tu maksudnya ketika kita ijab qabul, aku jual beras ini dengan harga RM30 dan ditambah pemilihan khiyar, dan aku pilih khiyar syarat 3 hari. Maka bermulalah, lepas dia berpisah itu, bermula tempoh pengiran 3 hari. Dalam tempoh 3 hari itu dia boleh untuk pulangkan balik barang, ataupun dia boleh pembeli ni, penjual boleh minta balik duit. Minta balik duit sebab saya nak cancel. Itu dipanggil khiyar syarat. Dia boleh cancel ini 2 cara. Pertama dia cancel dengan lafaz. Dia cancel dengan lafaz. Yang kedua dia cancel dengan perbuatan. Mulut dia tak cakap apa tapi dia buat. Ni banyak contoh yang kita dah bahas sebelum pada ni. Antaranya cancel dengan perbuatan itu seperti dia jual barang dia, dalam tempoh 3 hari itu pembeli pegang barang yang dia dah beli itu, tiba-tiba dia jual barang tersebut. Maka dia jual barang tersebut dikira
orang panggil jadi jual beli. Cuma dia ada pendetailan sedikit di sini, dia beza. Kalau penjual jual dengan pembeli jual, dia beza. Tapi nak cerita kedua-dua itu cancel. Pendetailan tu kita tak sebutlah. Dia berbeza sedikit. Kalau penjual ni dia dah jual barang tersebut kepada pembeli, dalam tempoh 3 hari pembeli belum tuntut, masih duduk di rumah penjual, tak ambil lagi, kita dah bayar, dah angkat jual beli, barang tu masih di tangan penjual. Tiba-tiba penjual dijual kepada orang lain dalam tempoh khiyar. Tapi pilih khiyar lah. Tak pilih khiyar tak menjadi isu lah. Maksud tak menjadi isu, tak boleh dijual. Sebab itu dah kira jadi, sebab tak pilih khiyar. Contoh kita beli barang tersebut di kedai, bayar siap, tak pilih khiyar, kita tumpang letak. Saya letak dulu 2-3 hari ni, saya nak outstation, saya balik, saya ambil balik. Yang ni tak boleh, yang ni tak boleh jual, penjual tak boleh jual. Haram lagi tidak sah dia jual tanpa izin kita, sebab kita tak pilih khiyar. Kalau tak pilih khiyar dua-dua, maksud tak pilih untuk sama ada dia nak, orang panggil khiyar ni pilihan, sama ada dia nak buat perkiraan, penilaian 3 hari tu jadi ke tak jadi. Dia tak pilih pun dikira jadi. Itu penjual tak boleh nak jual mudah-mudah, walaupun duduk di rumah dia, tapi itu barang orang, barang pembeli. Tu dia panggil wadi'ah. Wadi'ah ni maknanya tolong simpan barang orang, barang umum, asalkan harta saja, bukan duit saja. Motor pun panggil barang wadi'ah, emas pun barang wadi'ah, duit pun barang wadi'ah, makanan pun barang wadi'ah. Apa saja harta kita minta tolong orang simpan, tak orang pegang, maka barang itu dinamakan barang wadi'ah di dalam sistem muamalat Islam. Maka dia ada hukum dia, tak boleh digunakan tanpa izin orang yang menyimpan barang, tak boleh guna. Baik, jadi yang boleh jual ni sekiranya dia pilih khiyar 3 hari, tiba-tiba penjual dia jual, maka itu dikira dia cancel dengan perbuatan jual. Cuma dia kena bagi baliklah duit tu. Barang tu memang barang dia, cuma dia dah jual, dia pilih khiyar. Jadi pembeli pula tak ambil lagi, belum pembeli ambil dan tempoh 3 hari dia jual pada orang lain, sah jualan dia itu. Dan dikira cancel. Dikira orang panggil pun dia memilih cancel secara dengan perbuatan. Baik, penuntut dia sekiranya dalam masa khiyar, ni tuan-puan selalu kita sebut, memang tak ada dah sistem ni, lupuh dah tuan-puan. Peniaga-peniaga hari ni dia tidak melaksanakan sistem syariat secara total. Bahkan dia beritahu awal, ada kedai yang lagi teruk tu, dia beritahu siap naik signboard, lepas jual beli tak boleh pulang balik barang. Dia menuntut apa panggil apa, dia melupuskan, dipanggil syariat yang telah diperuntukkan. Dia pun tak tahu sebenarnya dia buat tu. Walaupun dia tutup, dia tak benarkan barang pulang, tetap kita yang tahu ini boleh pilih. Kalau dia tak bagi, haram ke atas dia. Contohlah kita pilih khiyar, dia tak tahu nak apa khiyar pun. Kata dalam 3 hari, dan saya pilih 3 hari khiyar. Dia pun senyap, dia tak tahu apa khiyar ni. Tapi walaupun dia tak tahu, tetap hukum itu berjalan. Maksudnya kita boleh pulang balik dan tempoh 3 hari, haram ke atas dia menolak. Maksudnya haram ke atas dia tak menerima. Haram tak menerima itu. Tapi haram je lah. Kita bukan boleh buat apa tu, faham? Sebab tidak ada mahkamah, tidak ada sistem, orang panggil mahkamah Islam yang melaksanakan sistem Islam ini. Kalau pergi magistrate tak lepas. Tidak ada sistem tu di magistrate. Baik, ini cerita hukum saja. Sebab tu kenapa ulama kata salah satu keterlibatan ulama di dalam sistem muamalah, salah satunya ialah mereka niat untuk pastikan supaya amalan Islam itu masih lagi ada di lapangan. Sebab tu para ulama kita terlibat supaya sistem jual beli ini masih lagi, orang panggil, berada di lapangan. Dengan adanya orang-orang yang memahami dan dia beramal, maka tetap akan ada sistem Islam ini walaupun tak menyeluruh.
tak meluas. Kalangan minoriti orang-orang yang tahu sahaja. Yang jenis jual beli ada akad, yang jenis khiyar, yang jenis orang panggil ada sistem heboh dan sebagainya, mereka yang tahu sahaja. Sekiranya dalam masa khiyar barang jualan itu dipamerkan. Dipamer ni bahasa di sini bukan maksud tunjuk ni, tidak. Bukan pamer sebagaimana yang kita faham di expo tu, bukan. Maksud dipamer di sini iaitu berlaku tawar menawar harga. Tu makna pamer. Bukan di pameran. Belum akad jual beli, hanya berlaku tawar menawar harga dengan bakal pembeli. Dia dalam tempoh 3 hari ini, dia pun cuba untuk mencari pembeli baru. Penjual ni strategi dia. Dia jual dulu, tapi dalam tempoh 3 hari kalau aku jumpa dengan pembeli yang tinggi harga dia nak, aku cancel. Sebab itu salah satu khiyar itu diperuntukkan. Tak haram. Tak haram. Contohnya kita jual, saya jual dekat Abang Roy motor saya dengan harga 10,000. 3 hari saya pilih khiyar. Saya dalam tempoh 3 hari saya deal dengan bakal customer, dengan prospek yang dia setuju untuk beli dengan harga 11K. Maknanya saya untung lagi kalau jual kepada pembeli ni 1,000. Maka kalau saya jumpa prospek baru, saya boleh cancel dengan Abang Roy. Sebab itu penting untuk kita pilih khiyar. Jumpa prospek baru, lalu saya kata kat Abang Roy, saya cancel. Dia tak boleh cakap apa sebab dia khiyar keluar lagi. Dia kata, kenapa pula saya setuju dah dengan motor ni? Tak boleh buat apa. Jadi di pamer ini maksud apa? Maksudnya dia baru berunding harga. Salim runding harga dengan apa dia? Dengan bakal pembeli lain. Runding itu untuk jualan dengan ada izin keduanya. Tapi ada syarat lah. Nescaya tidak dikatakan cancel. Kalaulah kita runding, baru duk runding, belum akad jual beli. Kalau runding tak akad jual beli, tidak dinamakan cancel. Jangan kata ini berlaku dalam tempoh khiyar ni mana boleh runding. Kalau runding kira cancel, belum. Cancel dia kena jual ataupun lafaz. Jadi runding tidak menjadi kesalahan. Dan dia satunya tak menjadi kesalahan, yang keduanya tak dikira cancel. Nak dikira cancel, dia kena buat 2 benda. Satunya kena lafaz, yang kedua kena jual. Kalau jual, dia pengen cancel dengan perbuatan dia. Kalau dia lafaz, cancel dengan lafaz. Macam mana? Saya nak cancel. Boleh cakap Inggeris pun jadi. Ataupun saya nak pasah, cakap Arab. Ataupun saya nak stop jualan, kira tak jadi, cakap Melayu. Cakap apa saja dikira pasah, dikira batal jual beli, asalkan bahasa itu dipahami oleh kedua-dua pihak, penjual dan pembeli. Nescaya deal itu atau perundingan harga itu tidak dikatakan cancel daripada penjual dan tidak dikatakan tetap jadi beli daripada pembeli. Bukan kata apabila runding itu dikira jadi. Tidak. Jadi nak dikira jadi itu bila? Dikira jadi jual beli apabila luput ataupun apabila habis tempoh 3 hari. Tempoh habis 3 hari, auto dikira jadi jual beli itu, tak boleh cancel. Pembeli tak boleh nak cancel, nak minta balik duit. Penjual pembeli nak cancel, tak boleh minta balik, tak boleh hantar balik barang, minta balik duit. Dan penjual tak boleh cancel, minta balik barang. Barang yang dia jual itu tak boleh minta balik barang dan tak boleh minta balik duit daripada tak boleh minta balik barang daripada pembeli. Baik. Kita masuk tajuk yang ketiga, iaitu khiyar aib. Khiyar ni dalam mazhab Syafi'i dia ada 3. Mazhab lain dia ada banyak lagi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, harus bagi pembeli khiyar dengan sebab nyata ada aib. Baik, khiyar yang ketiga ni, ini
setengah-setengah syarikat ataupun setengah kedai, setengah peniaga masih ada mengamalkan dia panggil khiyar aib ini. Khiyar aib ini tidak perlu dipilih, tak perlu. Tak perlu pilih di dalam akad. Dia auto. Khiyar dalam mazhab Syafi'i yang autonya, yang secara langsung tanpa dipilih, memang diperuntukkan dalam peraturan jual beli, iaitu dua. Pertamanya khiyar majlis. Dalam majlis itu kita dah bayar tapi belum berpisah, boleh cancel. Haram kata peniaga tak nak balik, tak nak bagi balik. Kita nak cancel tapi kita dah akad jual beli tapi belum berpisah. Kita dah bayar siap satu troli 500. Cek barang, ada barang yang kita nak cancel, nak pulang balik. Kenapa? Ikutlah. Kadang-kadang barang tu kita dah ada, kadang-kadang barang tu tersilap beli. Kita nak beli brand lain, tersilap beli. Tak kisahlah sebab apa pun, tapi poin dia kita nak hantar balik. Kita masih dalam majlis, boleh, dia panggil auto. Haram ke atas cashier, kata peniaga menolak ataupun tak benarkan kita hantar balik. Dia kata dah bayar siap, tak boleh hantar balik, barang bukan rosak pun. Haram kata dia. Kenapa? Kerana khiyar majlis, Allah berikan peruntukan ini secara langsung tanpa perlu memilih. Dan yang keduanya ialah secara langsung juga, nama dia khiyar aib. Boleh hantar balik dengan sebab berlakunya kerosakan dan kecacatan pada barang tersebut. Tapi kalau tak ada kecacatan, tak boleh hantar balik. Kena gunalah, kena redalah. Nak hantar balik tak boleh. Melainkan peniaga ihsan, dia terima juga kita hantar, kita deal, dia terima walaupun peruntukan tidak ada. Peruntukan dalam peraturan jual beli tidak memperuntukkan mana-mana orang panggil apa, panduan ataupun peraturan boleh hantar balik, tidak ada. Maka dia boleh guna tiket, nama dia ialah iqalah. Ini panggil ihsan. Ini tiket ni memang Nabi ganjarkan ataupun rangsan, motivate peniaga nak pahala besar bagi iqalah walaupun tidak ada peruntukan. Ada peruntukan terakhir ini bukan dipanggil peruntukan melibatkan jual beli, tidak ada. Tetapi sukarela nak pahala lebih. Dia panggil bahasa dia iqalah. Iqalah ni panggil fasqun bitaradi, cancel secara sukarela walaupun peruntukan tidak ada. Khiyar majlis dah habis, maksudnya dia dah keluar, khiyar syarat tak pilih, barang tak berlaku kerosakan, tapi kita terdesak nak guna duit, ataupun barang ni dah ada tersilap beli, maka deal dengan peniaga. Peniaga kata tak apalah, saya terima. Maka tu dia panggil, dia reda menerima barang balik daripada pembeli. Bahasa syarat dipanggil dalam sistem muamalat, nama dia iqalah. Iqalah ini sangat besar pahala dia, walaupun pahala sunat, kerana dia tak wajib, peniaga tak wajib terima, tapi sunat untuk dia menerima di atas dasar ihsan. Baik, yang kita nak sambung malam ni tu khiyar aib. Maksud dia khiyar dengan sebab berlakunya kerosakan barang tersebut. Tak kisahlah berapa hari pun, walaupun berbulan-bulan baru detect, oh rupanya berlaku kerosakan. Tapi ingat, dia panggil aib yang qadim, ada syarat dia. Aib qadim ni maksudnya kerosakan itu lama, masa belum akad dah ada rosak dah, kita tak perasan. Jangan kerosakan di tangan kita, itu tidak boleh dipulang balik. Dengan sebab kita guna ataupun kecuaian kita, lepas kita beli, berlaku kerosakan barang tersebut, tak dibenarkan untuk hantar balik. Melainkan kena guna tiket iqalah juga. Baik, harus bagi pembeli khiyar, bukan wajib dah. Khiyar, yakni buat pilihan. Buat pilihan ni nak hantar balik ataupun tak nak hantar balik, bukan wajib hantar balik. Kadang-kadang kita pun banyak tuan beli barang rosak malah nak hantar balik. Tak wajib hantar balik. Beli-beli tu tengok benda yang dah rosak lah, ataupun beli roti dah expired lah, kita pun cakap nak hantar balik tak padan, harga RM4 lebih je. Nak hantar balik, nak tukar balik, ataupun kita panggil nak panggil apa, benda ni boleh makan, expired sakat sehari boleh lagi,
2 hari boleh lagi, jangan berkulak aja. Itu je statement kita. Berkulak tak boleh. Berkulak buang kulak. Okey juga. Dia tak bahaya pun. Berkulak buang ulang. Kalau kita renta tak wajib. Ni harus bagi pembeli khiyar. Yang ni buat pilihan nak hantar balik ataupun tidak, dengan sebab apa? Dengan sebab nyata. Nyata ni muncul, timbul, dapat kesan. Itu nyata. Nyata ni dapat dikesan. Ada aib, ada kerosakan barang yang kita beli tu. Barang yang kita beli ada kerosakan. Dalam kurungan aib itu bahasa syarak, bahasa kita panggil kerosakan ataupun kecacatan. Tetapi ingat, kecacatan yang mana? Yang ada lebih dahulu, yang ada lebih awal pada barang jualan dengan tiada diketahui. Kerosakan itu barang tersebut ada asal belum akad dah ada dah. Kita beli kenderaan, memang benda ni masa duduk di tangan penjual, dapat kat kita terus naik, memang dah kesan dah. Oh, kesan, boleh hantar balik. Kalau kita tak nak hantar lah. Kalau kita nak hantar. Demikian juga. Begitu juga penjual haruh khiyar. Penjual tadi pembeli. Dua-dua pihak. Allah beri peruntukan ini kepada kedua-dua. Ingat, sebab kita sebut tadi tuan-puan, rahsia dia, peruntukan ini, peraturan ini, rahsia dia, Allah nak menjaga kebajikan kedua pihak. Kalau kita baca muamalat tuan-puan, ni kita bukan baca sistem. Ni kita dah belajar sistem ni. Kalau kita baca sistem nampak macam formal tuan-puan, kita tak nampak rahsia. Kalau kita di luar, dia panggil, sebelum kita masuk sistem itu, kita belajar nilai. Jadi ilmu muamalat ni tuan-puan, dia ada nilai yang Allah nak beri kepada kedua. Antaranya apa tuan-puan? Antaranya ialah 2 nilai asas. Dia banyak nilai. Nilai yang pertama ialah nilai kebajikan. Yang ni Islam jaga. Nilai yang kedua adalah nilai, dia panggil nilai keadilan. Sebab tu di dalam muamalat, apabila berlaku gharar, berlaku tipu daya, muslihat dan sebagainya, strategi yang nak panggil pun boleh menyebabkan ketidakadilan berlaku, maka Islam menutup, menyebabkan tidak sah berlaku. Lahirlah dia punya hasil ataupun keputusan, syarat kata tidak sah jual beli. Kenapa? Kerana berlakunya ketidakadilan kepada pengguna, kepada pembeli. Ini dipanggil nilai keadilan. Nilai asas yang pertama, nama dia ialah nilai kebajikan. Nilai kebajikan ni tuan-tuan, kedua-dua pihak ini Allah jaga. Allah jaga kedua-dua pihak. Sebab itu kalau duit tu rosak tuan-tuan, boleh pulang balik, tak sah. Duit berlaku, orang penjual bagi kepada pembeli, bagi kepada kita, duit tu koyak. Duit cari koyak tu. Dan koyak ni, adakah dia hilang nilai? Hilang nilai, maka tidak sah. Kita tak boleh terima. Kenapa? Kerana Islam jaga nilai kebajikan dan keadilan. Ada kalanya nilai itu dia bersatu dua-dua. Nilai kebajikan dengan nilai keadilan. Ini apa? Sistem yang Allah peruntukkan dalam semua sistem muamalat, kesemuanya mengandungi nilai keadilan dan juga nilai kebajikan. Ini sama. Jadi khiyar ni tuan, khiyar ni dipanggil hak pengguna dan hak pembeli. Hak pengguna dan hak pembeli ni, kenapa rahsia peruntukan ini? Untuk menjaga hak ini tuan, untuk menjaga nilai keadilan dan juga kebajikan dua-dua. Adil maksud apa? Maksud dianya apabila tempoh dia pilih khiyar, dah tempoh habis 3 hari, maksudnya barang yang dia dapat itu dia dah puas hati. Dia dah, sebab apa puas hati? Dah melalui tempoh 3 hari untuk dia fikir. Itu dipanggil nilai keadilan. Tak boleh argue lagi. Tak boleh buat argument kata, oh saya dapat barang, tak boleh. Tiba-tiba tak boleh hantar. Dah syarat dah peruntukkan. Kalau dapat barang tak puas hati, boleh hantar balik. Itu dipanggil nilai keadilan dan dalam masa yang sama kebajikan.
yang dijaga oleh Islam. Kenapa nak jaga kebajikan? Sebab kita nak barang itu barang yang kita rasa betul-betul puas hati dan betul-betul perlu. Sebab tu saya selalu sebut tuan-puan, pengguna dan penjual sebelum dia terlibat, dia kena ada ilmu kepenggunaan. Kena ada ilmu kepenggunaan. Cara antara ilmu kepenggunaan, dia kena tahu daruriyah, tahsiyah, orang panggil apa, hajiyah. Daruriyah ini keperluan. Dia perlu tak beli barang tu? Kadang-kadang tak perlu pun. Kadang-kadang just rasa untuk orang panggil apa, just nak bagi hadiah je. Bukan perlu pun. Sebab tu beli barang kadang-kadang tak guna pun. Letak mana-mana je, tak guna. Sebab bukan keperluan dia. Hanya untuk rasa kehebatan. Semua orang pakai ada, kita pun beli. Bukan guna sangat pun. Itu dia panggil tahsiniyah, untuk kecantikan, untuk kita rasa kepuasan kita, bukan keperluan. Jadi kepuasan, kehendak dan keperluan dia berbeza. Maka Islam ajar dahulukan keperluan daripada kehendak, iaitu dahulukan daruriyah daripada tahsiniyah. Baik. Penjual harus khiyar, ada hak khiyar, hak pilih. Jika nyata ada cacat yang lebih awal pada harga yang tiada diketahui. Penjual ni tuan-puan, dia dapat duit, tiba-tiba dia dapat detect duit itu berlaku kerosakan yang tidak ada nilai, yang hilang nilai. Dia boleh hantar balik. Dia boleh hantar balik. Kedua-dua hak pengguna. Jadi payahlah tuan-puan nak cari yang ada sistem ni. Tapi kalau kita jual sendiri, kita berniaga sendiri, kita boleh create sendirilah. Kalau syarikat lah. Sebab tu salah satu orang panggil apa tuan-puan, salah satu penilaian ataupun salah satu kriteria kenapa saya jual produk Nutrilite. Saya ni tuan-puan 16 tahun saya terlibat dalam bisnes ni ataupun jual beli. Saya tak pernah jual produk orang. Sebab apa? Sebab piawaian saya ni agak tinggi. Penilaian untuk satu-satu produk, tuan-puan, tinggi penilaian. Antaranya tuan-puan, apa dia? Penilaian dalam sistem muamalah yang Allah Ta'ala peruntukkan, mesti pertamanya lah halal. Itu kena mengaji ilmu fiqh. Halal. Macam mana kita nak nilai halal? Yang kedua ni payah. Yang kedua ialah tayyib. Dalam bahasa biasa mereka menterjemah tayyib ini bersih, tuan-puan. Dia panggil suci dan bersih. Sebenarnya itu bukan terjemahan pada fiqh. Suci dan bersih termasuk dan halal. Ada tuan-puan, biasa kita tengok bacaan-bacaan dan kita tengok orang panggil ulasan, dia kata dua penilaian ini halal dan tayyib. Dia kata halal lagi pula bersih dan suci. Tidak. Bersih dan suci dia dah termasuk halal. Halal itu kalau ada kandungan najis, maknanya kandungan tak bersih. Haram kita pilih. Haram untuk kita orang panggil apa, makan. Dan tidak boleh berjual beli kalau barang itu ada najis, tidak sah. Itu piawaian pertama. Dan biasanya piawaian ni tuan, insya-Allah kita lepas. Nak beli sebab jakim pun memang dia keluarkan halal, sedia halal. Tapi jakin tak keluarkan segi tayyib. Tidak ada tayyib. Memang dia tak keluar tayyib, memang terjenuh tuan-puan, tak ada barang nak cari yang tayyib. Barang tuan-puan kalau buh piawaian segi dua ni, satu segi halal, satu segi tayyib, memang tak lepas. Kenapa? Tayyib ini menurut bahasa dipanggil quality. Asal tayyib ni terbaik. The best of the best dia panggil terbaik. Apa maksud terbaik? Dari segi quality. Maka kena tengok makna. Antara makna yang popular ialah Ibn Kathir. Kita kena ambil tengok tokoh yang bidan dia. Bidan fiqh. Fiqh ni banyak tuan-puan. Fiqh ibadat, fiqh muamalah, fiqh jenayah, fiqh dia luas. Ada ulama fiqh dia semua mahir. Ibadat mahir, muamalah mahir, apa pemakanan mahir, semua mahir. Antaranya tokoh dalam bidang pemakanan ini banyak ataupun ramai. Tapi kita ambil yang mutaakhirnya ialah Ibn Kathir. Imam Nawawi sama, apa nama ni, kalau yang moden ni, yang mutaakhir ini Imam Zarkashi,
Ibnu Katsir, kalau yang lama Imam Ghazali, Imam Sayuti, Imam Nawawi. Ini ulama mazhab kita yang mahir dalam bidang pemakanan. Apa dia yang thayyib ini? Yang thayyib ini tuan-tuan, maksud dia ialah makanan yang tidak memberi mudarat kepada sistem badan. Ini yang saya kata payah tu. Sebab tu dia tak boleh buat keluar. Dia thayyib. Dunia hari ni, zaman Ibnu Hajar, dah payah untuk nak cari yang thayyib. Ibnu Hajar sebut, nak cari yang tak syubhah dan nak cari yang thayyib ini, zaman dia pun dah payah. Bandingkan zaman kita, lagi payah untuk dapatkan barangan yang thayyib. Kebanyakan ada unsur-unsur yang membahaya pada sistem badan walaupun jangka masa panjang. Maka chemical ni tuan-tuan, sintetik, tetap dia berbahaya walaupun jangka masa panjang. Cuma kita boleh makan di sudut fiqh ni. Kenapa? Kerana dia tidak berbahaya jangka masa pendek. Dia tidak berbahaya segera. Sebab itu boleh makan dari sudut fiqhnya. Kenapa kita boleh makan ubat, tuan-tuan? Sedangkan ubat itu, drug itu, chemical itu bahaya untuk jangka masa panjang, tapi boleh makan. Kenapa? Kerana harus makan drug, makan ubat, kerana dia tidak membahayakan untuk jangka masa segera. Dan dia ada manfaat juga. Apa manfaat? Untuk merawat segera. Untuk merawat segera. Jadi thayyib ni, dia makanan yang tidak mengandungi benda yang berbahaya kepada sistem badan. Jadi itu kena masuk, panggil apa? Satu ilmu lain, nak nilai apa benda yang bahaya. Itu kena masuk ilmu lain pula. Baik, settle. Jadi nak cerita poin dia, kita kena cari yang panggil apa tu, yang thayyib. Habis. Jika nyata ada cacat yang lebih dahulu pada harga yang tiada diketahui. Habis. Baik, nak masuk pula tuan-puan, contoh cacat. Kita nak masuk pula contoh cacat. Kalau jual rumah, macam mana dikira ada kecacatan pada rumah? Kalau cacat biasa kita tahu, bumbung bocor, pecah dinding dah nampak. Itu mudah nampak lah yang tu. Boleh aib, boleh khiyar, boleh tukar balik. Tapi yang tak nampak itu, dia ada juga kecacatan yang tak secara langsung, boleh khiyar juga. Baik. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد أشرف الدرجة العالية الرفيع وبعث مقام المحمود الذي وعدتك لا تخلف الميعاد. Baik, kita nak masuk tuan-puan sikit lagi dan cak sikit lagi. Nak masuk kecacatan. Contoh cacat. Baik, sebelum tu saya nak sebut, lupa tadi nak sebut, nilai kebajikan dan strategi yang kita tak nampak.
Ni dia panggil game dalam dunia panggil apa? Dunia produk tuan. Permainan ini kita tak nampak kita sebagai pengguna. Yang manipulate kita ialah pengusaha-pengusaha. Dia manipulate kita. Kita tak nampak. Sebab mereka belajar strategi untuk manipulate kita. Kita ni tak belajar pun. Kita just panggil apa? Just nampak barang. Sebab kita menunggu untuk membeli. Mereka ni memang kena belajar bagaimana strategi-strategi untuk manipulate kita supaya dia orang boleh buat sale. Salah satu strategi yang saya tak buat lah, saya tahulah kita orang belajar. Kalau tuan-tuan tengok, mana-mana produk dia ada limit penggunaan. Kalau produk teknologi dia panggil expired. Dan canggih teknologi sekarang ni tuan-tuan, kalau bateri, kalau expired setahun, memang tepat setahun boleh pakai. Kalau dulu dia kata setahun, kadang-kadang setahun 3 bulan boleh lagi. Dulu tak canggih. Tapi canggih hari ni, dia boleh buat ketepatan itu. Memang kalau dia kata setahun garanti, lepas tahun memang out bateri kita. Jadi tak kisahlah bateri apa, kereta dan sebagainya. Itu dia panggil dalam dunia dunia pembuatan, dia panggil strategi untuk menhakkan tempoh. Dan kalau tu perasan, apa saja dia tak akan lama. Biasanya kita akan buat sebulan. Ada yang buat 2 minggu ada. Cuma biasanya majoriti benda makan ke apa, benda makan lah ni, kita ambil benda makan dulu. Dia akan sebulan. Produk suplemen sebulan. Ada yang 2 minggu. Strategi yang kita buat tuan-tuan, kita letak harga yang nampak mampu milik, tak mahal nampak. Ini kita nak main ni, nak main pada harga. Tetapi pengguna tak perasan pun, hanya 2 minggu ataupun sebulan je benda ni boleh bertahan. Tapi kita letak harga, contoh tuan-tuan, produk saya 30 biji untuk sebulan. Untuk sebulan 30 biji. Harga dia mampu milik RM30. RM30. Oh, orang kata murah. Dia tak tahu untuk sebulan. Dia tak perasan. Orang kita dia tak nampak pada nilai jimat, dia tak nampak, tapi dia nampak pada angka. 30 murah bagi saya. Dia tak tanya, kadang-kadang tak tanya apa bertahan berapa lama. Tak tanya pun. Kita kena beritahu, ni abang boleh tahan sampai sebulan ni. Kita pun kena main lah sikit. Sebulan ni RM30. Kalaulah kita jual tuan-tuan, kalau kita jual 60 biji, tadi 30 tuan-tuan, tadi 30, kita jual 60 biji, harga RM60, orang kata mahal. Nampak tak? Orang kata mahal. Walau kalau dikeklikkan sama. 30 biji RM30, 60 biji RM60. Terus dia nampak mahal. Dia tak nampak nilai penjimatan, dia tak nampak. Inilah game ini yang tuan-tuan, yang banyak sampai hari ini, makin banyak orang buat. Untuk apa? Untuk manipulate minda kita supaya kita tak nampak pada angka, tak nampak pada nilai penjimatan ataupun nilai yang boleh diguna, kita nampak pada harga. Itu dipanggil manipulate harga. Itu manipulate harga. Sebenarnya tuan-tuan, nilai yang ada pada muamalah, apa yang kita perlu buat? Kita jangan manipulate harga. Kita tawarkan kualiti benda. Ini yang syarat tetapkan. Harga tak apa. Harga kalau dia mampu, dia boleh beli. Tapi yang paling nilai paling penting ialah barangan itu mesti thayyib. Ini yang asas sekali. Nabi kata apa? Innamal bai' antaradin. Jual beli ni asasnya kena setuju. Kepuasan dia. Dia rasa setuju dengan produk ini, dengan barang ini. Dan kita hari ni tuan-tuan, dah hilang ilmu kepenggunaan, hilang ilmu nak nilai kualiti tak kualiti, yang hanya tinggal harga. Sebab tu kita pilih harga je. Sebab tu kenapa pengusaha-pengusaha ataupun pembuat-pembuat produk, mereka manipulate harga dan mereka tahu majoriti masyarakat tak akan tahu nilai. Sebab itu kalau tuan-tuan, kalau kita tengok contoh glister, deodorant, Amway buat. Saya bukan nak orang panggil apa, nak iklan Amway, tapi nilai yang ada pada dia menyamai dan mematuhi sistem muamalah.
Produk tuan-puan, buat gigi dia boleh bertahan sampai 7 ke 9 bulan. Tapi orang tak nampak. Orang nampak apa? Angka berapa? Harga RM25. Beli halal gel, saya dulu pakai halal gel. Halal gel RM8, 150 gram. Yang glister, no chemical, heavy chemical. Yang natural base, itu kualiti yang syarat letak. Kena tengok kualiti dulu, jangan tengok harga dulu. Tengok kualiti. Ada chemical bahaya tak? Campuran apa dia? Campuran cantik, natural, lepas tu tak ada chemical pun, baru kita tengok harga. Ada tak nilai penjimatan? Tidak ada. Pilih yang ada nilai penjimatan. Kalau tayyib sama tayyib, pilih nilai penjimatan. Kenapa? Kerana nilai itu adalah nilai kebajikan yang syarat peruntukan. Kita duduk bincang ni tuan-puan, nilai kebajikan dan keadilan yang Allah tawarkan kepada pengguna yang perlu kita tahu untuk memilih satu-satu produk. Maka RM25 orang nampak mahal. Orang tak nampak nilai tahan sampai 7 bulan. Itu pada angka. Apatah lagi orang nak nampak kualiti lagi jauh. Patut kita kena nilai apa kandungan dia. Okey, cantik. Baru kita tengok harga. Tengok harga pula, tengok pula jimat tak jimat. Kenapa? Kerana nilai penjimatan salah satu diambil kira di dalam ilmu amalat. Tu semua tu kena ada. Penjual pun kena ada ilmu, pembeli kena ada ilmu. Penjual ada ilmu, kena cerita kepada pembeli. Baru laku produk dia. Saya dulu saya tak buat. Saya belajar tuan-puan. Ilmu manipulit ni saya belajar. Bahkan ada pembuat pengusaha-pengusaha datang. Masa saya ni cerita lama lah, cerita 15 tahun dulu. Di Kilang. Ramai pakat mari nak ambil. Dia kata, "Ustaz, dia ingat kita ni jahil. Dia ingat kita tak tahu ilmu manipulit." Dia kata, "Ustaz, jangan buat 60 biji. Ustaz buat 30 biji je. Dan bubuh harga RM40 orang mampu beli. Tapi 30 biji je. Untuk bertahan sebulan. Saya buat 60 biji untuk bertahan 2 bulan. Nilai penjimatan 2 bulan untuk bertahan. Harga dia RM39. Dia kata, "Ini meniaga apa? Meniaga apa? Tak kaya meniaga macam ni," dia kata. Tengok, inilah kita berdepan dengan golongan-golongan orang panggil kapitalis. Tapi Melayu lah dia. Cuma minda dia manipulit, minda kapitalis untuk manipulit pengguna. Dan pengguna tuan-puan sanggup bayar. Dia kata apa? Murah. RM30 murah bagi dia. Dia sanggup beli tuan-puan ubat gigi yang boleh bertahan 3 bulan. Itu boleh bertahan sebulan. Kenapa? RM8. Kita jual yang boleh bertahan 7 bulan dengan harga RM25. Dia kata mahal. Nampak tak? Ini orang pelik tuan-puan. Sebab tu kenapa? Kerana memang dia dah lama dimanipulit oleh pembuat-pembuat dan pengusaha-pengusaha produk yang banyak menggunakan unsur-unsur kapitalis. Habis tuan-puan, itu ilmu pengguna yang perlu kita ada dalam ilmu muamalah. Ini untung kita belajar muamalah tuan-puan, kita tidak akan ditipu dan diperdaya oleh golongan-golongan pihak-pihak yang mengambil kesempatan. Sebab tu Islam dah sedia dah. Baik, last sekali tuan-puan, kita baca satu saja. Dia ada banyak 3 contoh. Kita akan sambung selepas Ramadan ni. Cacat pada sahaya. Dia nak cerita barangan tersebut macam mana dikira cacat yang boleh dikembalikan, yang boleh dihantar balik. Cacat pada sahaya, pada hamba. Kita jual hamba tuan-puan, macam mana boleh dikira cacat untuk pulang balik. Nak kanser ni, dia panggil kanser dengan sebab cacat. Kalau beli makanan, kita tahulah makanan itu expire, makanan itu rosak, kita boleh hantar balik. Ini nak bincang ini bukan dari sudut makanan. Contoh pertama dari sudut kita jual orang. Ini orang tuan-puan. Bukan bisnes orang tu tak sah. Ini bisnes hamba. Hamba boleh. Tapi kalau pemerdagangan orang itu tidak sah. Sebab tu jual organ tidak sah. Dan mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab lain boleh hebah organ. Tu tak boleh. Mazhab kita tak boleh. Organ kita tuan-puan nak bagi buah pinggan ke orang. Mazhab Syafi'i tak boleh. Sebab apa? Sebab kita bukan milik kita. Mazhab Syafi'i nak bagi benda pada orang kena milik dia. Buah pinggan bukan milik kita. Dia milik mutlak Allah Ta'ala. Kita sebagai pemegang amanah untuk jaga buah pinggan kita, untuk jaga setiap organ kita.
Sebab tu kita amanah untuk jaga organ. Sebab tu hukum kalau tuan-puan belajar dalam bab fiqh, bab pemakanan, apa hukum memakan makanan yang yakin mudarat pada kita? Jawab dia haram. Haram makan makanan yang yakin mudarat, bukan najis. Ya najis tu kita fahamlah, sebab tu pilih halal. Ada siji halal. Dia tahu yang tu je. Tetapi kalau makan makanan mudarat, dia tak tahu. Contoh macam mana mudarat? Suci makanan tu, kambing golek ataupun tak kisahlah apa pun yang berbahaya untuk penyakit dia. Kalau makan confirm sakit, itu haram aridi nama dia. Bukan haram zati. Haram zati ni sekiranya benda itu najis, itu dipanggil haram zati, makan najis. Makan kambing tak haram zati, tetapi haram aridi sekira yakin mudarat diri dia. Kenapa? Kerana termasuk kaedah tiap-tiap perkara yang memudarat dan membahayakan kepada diri haram. Baik, ni nak jual, bukan jual organ, tapi jual hamba, jual orang. Cacat pada orang, pada hamba, iaitu seperti yang telah dipotong buah kemaluannya. Hamba itu dikasih, maka dia boleh hantar balik. Kalau dapat detect di rumah, dapat detect. Sebab masa nak akad jual beli, tuan dia tak beritahu. Kita pun terlupa nak tanya. Sampai di rumah memang dapat tahu bahawa apa nama ni, dia punya hamba dia ini dah tak hidup dah, tak ada nafsu apa dah. Kalau binatang dipanggil kasih lah. Maka boleh hantar balik. Kita nak yang normal, hamba yang normal. Sebab orang yang kasih ni tuan-puan, dia tak ada nafsu kepada perempuan, maka excited dia dalam tindakan tak sama. Ini ada kesan ni. Ada kesan nafsu yang Allah buat pada dia ni bukan untuk perempuan saja. Dia ada kesan dalam tindakan dia. Orang nafsu kuat ni tuan-puan, bukan dia kita ada nampak nafsu kuat untuk perempuan, bukan. Dalam tindakan dia, idea dia, tindakan dia lebih agresif, lebih produktif, ada kaitan dengan nafsu. Sebab tu kasih memang tak produktif dia. Bukan tak dapat anak, memang itu confirm dah. Dalam kerja lain pun tak produktif. Sebab tu kena kahwin. Orang tak kahwin, dia kerja dia tak sama dengan orang dah kahwin. Nah, ini bab lain pula tuan-puan, tak boleh sambung. Kalau ikut nak cerita juga. Nak cerita pasal apa? Pasal isu orang panggil tuntutan batin ni. Kadang-kadang orang perempuan tak faham. Orang perempuan tak ada, tak apa. Dia lelaki dia kena jaga tuntutan batin nak suami dia. Kalau kita belajar fiqh tuan-puan, 3 hari sekali, bukan tiap-tiap hari kena tanya, tiap-tiap hari kena tanya. Hari ni isteri tak tanya, mana isteri nak tanya? Laki tanya, isteri tak jawab. Terbalik. Asal dia tuan-puan, itu kata ilmu dah hilang. Asalnya isteri kena tanya. Sebelum tidur kena tanya dulu. Ini dia masuk tidur awal. Jangan tanya apa, masuk tidur awal. Laki puas tanya. Dah seminggu dah ni, dah 2 minggu cuti. Laki tanya. Itu problem. Jadi laki dia tak produktif, dia tak akan agresif. Bukan agresif ni dalam kerja dia. Kerja buat dia. Idea dia, kerja buat dia. Kalau tak jaga saluran, tak jaga nafsu dia tuan-puan, maka dia akan menghilangkan. Sebab tu dalam kitab fiqh dia ada bincang soal orang panggil apa? Layanan suami isteri. Dia ada hukum tu. Tapi hari ni dah tak ada belajar dah tu tuan-puan. Tak ada belajar kitab fiqh dah. Kitab ibadat pun tak ada habis. Kitab ibadat pun tak ada habis, takkan nak turun langkau kitab fiqh. Kalau belajar kitab fiqh pun belajar hak biasa je, hak rukun tu. Rukun tu lah, rukun nikah tu. Nak bagi boleh nikah je. Hak tak belajar dah. Hak suami kata isteri, hak isteri kata suami, tak belajar. Apabila tak belajar, jadi sama-sama tak tahu. Sama-sama tak minta lah dia punya hak dia, tak minta. Nak tidur. Tak ada menjadi masalah apa. Itu jadi rumah tangga kita tuan-puan, dia akan jadi dia panggil hilang seri apabila sistem syarak tak subur. Baik, yang kedua ataupun berzina. Hamba je ni kerja dia berzina, boleh hantar balik.
Boleh hantar balik. Ataupun mencuri, suka mencuri hamba dia, boleh hantar balik. Ataupun pelari, bukan pelari pecu, bukan. Pelari ni maknanya dia apabila keluar rumah tak balik, lewat balik ataupun 2 hari sekali tak balik. Itu jenis, dia panggil jenis kaki orang panggil apa, bukan kaki mengetai. Yang mengetai dia balik juga. Ini ni memang dia jenis kalau dia balik, kalau dia tinggal rumah sampai 2 hari 3 hari tak balik, tu dia panggil kaki lari ya, pelarian. Dia boleh hantar balik. Sebab hamba ni tuan, dia nak kerja dengan kita. Hamba ni kalau lelaki untuk bantu kita, apa saja kita suruh wajib dia buat, bukan sunat, wajib. Kalau dia isteri, kalau dia perempuan, untuk berkhidmat kepada kita, sama juga. Kalau kita suruh, wajib dia buat. Status dia sama macam isteri, status dia, cuma beza dia akad. Isteri akad nikah, dia akad jual beli. Itu asas lah, beza asas. Dia ada milik melalui jual beli, milik melalui hibah, milik melalui hadiah. Itu dipanggil hamba. Jadi hamba tu kalau suami, kalau perempuan dia bukan isteri orang, maka sama macam isteri. Dia boleh diwati, dijimak, sama. Dan dia ni berkhidmat untuk tuan dia. Isteri pun sama. Isteri pun dalam mazhab Syafi'i, dia tanggungjawab dia, kewajipan dia, tidak ada kewajipan lain. Isteri ni mazhab kita, dia beza mazhab lain. Tidak ada kewajipan lain yang dia perlu buat dengan suami, hanya satu je. Kewajipan dia adalah berkhidmat, sentiasa bersiap sedia untuk berkhidmat di sisi suami. Itu je. Bukan untuk tugas masak, bukan untuk jaga anak, bukan untuk basuh pakaian, tak wajib. Tapi kewajipan dia mazhab Syafi'i, sentiasa bersiap sedia untuk berkhidmat di samping suami. Sebab tu dia kena duduk dekat suami selalu. Mana suami pergi dia follow je. Jenuh kita. Nasib baik suami isteri tak faham. Jenuh. Nak kerja pun dia follow. Saya kena duduk kat abang selalu. Mampu kita. Ini masalahnya, duduk kat abang selalu, keluar je. Duduk di rumah tak ada pun. Duduk rumah pun sama lah. Sebab tu dia kena minta izin semua. Nak tidur minta izin, nak bakit sebanyak buat sunat pun minta izin. Sunat tahajud tuan-tuan, kadang-kadang dia orang hantam je, tak minta izin pun. Sunat tahajud, nak keluar rumah tak minta izin. Keluar rumah tu dahsyat sangat, tak minta izin tu, itu haram tu. Cuma kalau puasa tak minta izin, haram. Tapi ada perbincangan di situ, tak sama dengan haram keluar rumah tak minta izin atau lain. Itu dalam kitab fiqh ataupun kitab manakah. Habis. Lagi pula yang boleh hantar balik aib ataupun kencing di tempat tidur. Dia ni hamba kencing malam. Kalau ada lah kencing tempat tidur ataupun jenis kerja kencing malam, tak boleh buat, tak boleh pakai hamba ni. Setengah jam bangkit kencing, setengah jam bangkit kencing. Kacau, dia kata kita nak tidur pun tak boleh. Kalau hamba perempuan lah, hamba perempuan kan dia tidur sekali. Kalau kita boleh tidur sekali lah. Kalau bini tak bagi, tak boleh buat apa lah. Dia hamba, dia boleh tidur sekali, tak ada masalah apa pun. Sebaik sekarang hamba tak ada. Tidak jenuh berat, jenuh kumpul duit nak beli hamba. Sebaik. Tapi dia boleh jadi balik hambanya. Jangan, waktu kena belajar hukum dia. Akhir zaman ni berlaku peperangan dengan orang kafir, maka dia boleh jadi balik. Sebelum Nabi Isa AS turun, maka sistem hamba akan ada balik. Tawanan kalau berlaku perang dengan orang Islam tuan-tuan, orang kafir itu dia hamba. Tawanan orang kafir. Cuma ada syarat lah. Syarat dia raja. Sultan itu dia dalam negeri ni, asal sultan ni bukan dalam negeri, tapi kita ikut sekarang lah. Jadi sultan itu orang yang tertinggi, maka dia boleh angkat menjadi hamba. Semua tawanannya apabila kalah perang, maka jadi tawanan. Harta ghanimah kita panggil. Maka sultan boleh mengangkatkan semua tawanan kafir itu jadi hamba. Kemudian agih lah siapa-siapa yang dapat. Mana tentera-tentera, agih dapatlah seorang seekor buat balik hamba. Maka kita pun nak beli, boleh nak jual kat saya. Saya tak ada bini pun tak ada ni. Maka dia pun beli hamba. Boleh lah buat balik. Hamba tua tak nak, dia kata hamba muda-muda lah. Mak tua tak nak tu sebab apa? Sebab buat kerja pun tak boleh.
Yang seterusnya, atau mulut busuk. Allah, boleh hantar balik. Mulut busuk. Jenis mulut busuk, duduk 10 meter bau dah. Duduk dekat tu memanglah bau semua. Boleh hantar balik. Kalau lah dia nak hantar balik cerita ni, kalau dia setuju, aku tak apa dah, dia tahu. Busuk ke busuk lah. Hamba ni cantik. Oh gitu, cantik je. Ataupun dia kata tak apa, ada cara nak hilang busuk, bukan payah pun. Atau ketiak busuk. Ni dia drone ada. Ketiak busuk mudah aja. Cari dia drone MW. Dengan api. Dan cacat pada binatang habis. Binatang pula, kenderaan lah ni, kenderaan. Dulu ni binatang jadi kenderaan. Seperti menendang. Jenis kerja nak tendang orang je. Boleh hantar balik. Ataupun menggigit. Dia beli binatang apa pun, jenis kerja menggigit, boleh hantar balik. Ataupun kasar berjalan. Kasar berjalan ni bahasa lama. Maksud apa? Maksudnya ini untuk spesifik kuda dan unta. Sekira-kiranya ditakuti jatuh sesiapa yang menunggannya. Ini dia jenis unta yang liar ataupun kuda yang liar. Kita naik atas belakang, melompat dia. Patut melompat elok lah. Ni tak melompat nak suruh kita jatuh. Tu hantar balik. Ataupun makan sedikit. Jenis buat balik binatang tak nak makan. Makan sedikit boleh menyebabkan kurus. Maka tak boleh hantar balik dia. Wallahu a'lam. InsyaAllah lepas Ramadan kita akan sambung cacat pada rumah. Kita beli rumah, cacat biasa kita tahu, cacat fizikal ni kita tahu, boleh hantar balik. Tapi cacat yang lain, kalaulah rumah tu ada jin, boleh hantar balik. Duduk sehari 2 hari ganggu. Nak tidur pun tak boleh. Duduk selok kain kita, duduk tarik kaki, ni boleh hantar balik. Tukar nak rumah lain ataupun bagi duit. Hari ni tak ada tuan. Hari ni dia tak akan bagi. Beli rumah mana-mana, jin ada, tarik kaki. Kita pun hantar, tak boleh duduk. Beri temu dengan apa nama ni, owner. Owner kata, alah jin dia terpanggil lah Ustaz Royah. Tu je. Sebenarnya boleh hantar balik. Jin ni memang kalau tempat kuat tuan, dia tarik kaki. Kaki dia tarik, kain dia tarik. Tu biasa je tu. Teruk lagi usung kita, atas katil letak bawah. Tu teruk. Saya di pondok saya dulu, dia jetik buah budak. Budak duk tidur ni, duk tengah tidur elok-elok, dia jentik buah. Melompat. Bagi tahu tok guru. Tok guru balik, ada yang tak tahan ni, budak yang ilmu, sistem ilmu dia rendah tuan-tuan. Maksud rendah ni dia jenis panggil jadi cepat takut. Balik tak boleh duduk. Tempat pondok kami tu agak keras. Tempat keras. Sakat tu panggil bunyi ketik, bunyi kasut tu keliling pondok biasa je. Sakat bagi salam biasa je. Ni dah dia tarik kaki, dia jentik buah. Ada satu tu saya tak, wallahu alam. Yang ni dia cerita. Tok guru cerita, saya tak tengok tuan-tuan. Dia kata betul tak betul wallahu alam. Tapi dia cerita kat tok guru dan tok guru cerita kat saya. Jadi riwayat pada tok guru lah. Ada budak ni, saya tanya kenapa tok guru budak ni balik, pondok ujung ni balik. Budak ni nampak pun lembut je, dia balik. Dia kata yang balik tu dia tak tahannya, jentik tu tak apa lagi. Dia memang jenis penakut. Dia kata dia bangkit tengah malam sebelum subuh, dia duduk di bawah. Daripada atas pondok tu dia tidur di bawah. Wallahu alam betul tak betul. Tapi kalau jentik tu ramai kena, yang tu betul sebab riwayat ramai. Banyak yang riwayat sama kena jentik. Tu tak faham. Saya kata kat budak-budak, hampa bangkit dalam subuh lambat, tu dia jentik tu. Jadi budak tak tidur pun tak berani. Jadi kalau macam tu tuan-tuan, boleh khiyar lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.